Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat rahimakumullah. Seawalnya saya berpesan di saya juga muslimin muslimat, tuan-puan yang dimuliakan Allah. Baiklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Alhamdulillah, di kesempatan Yaumul Jumaah yang mulia, walaupun kaum muslimin tidak dapat melaksanakan salat fardhu Jumaah, jadi kesempatan ini marilah sama-sama kita mengambil sedikit kefahaman daripada ayat Al-Quranul Karim sebagai pengisian untuk Jumaat kita pada masa Jumaat, pada hari yang mulia ini insya-Allah. Dan insya-Allah sebelum sebagai tazkirah peringatan kita, insya-Allah kita sebelum itu membaca dahulu satu surah. Dan insya-Allah dari surah ini kita akan memetik kefahaman atau tazkirah pengisian untuk petang ini, untuk Jumaat yang mulia ini. Itulah surah Nur. Tengah hari ini atau petang ini kita baca tidak panjang, tidak seperti kita baca pada waktu subuh, kuliah subuh atau juga kuliah maghrib. Jadi kita baca satu surah yang tidak panjang, iaitu surah Nur, semuka lebih saja. Surah Nur muka surat 570. Surah Nur muka surat 570, juzuk yang ke-29. Surah Nur mengandungi 28 ayat saja. Insya-Allah sebagai mukadimah pengisian tazkirah Jumaat pada hari ini, marilah dahulu kita membaca 28 ayat dari surah Nur ini. Mudah-mudahan keberkatan yang kita ambil daripada bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, mudah-mudahan menjadikan kita hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر
لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca surah Nuh. Mudah-mudahan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim dari surah Nuh yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa taala kurniakan ganjaran surah-surah kita pada hari yang mulia ini, petang Jumaat. Muslimin muslimat rahimakumullah.
dalam surah Nuh, suka saya nak mengutip ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 yang menjelaskan tentang kelebihan istighfar. Kelebihan melafazkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum ini telah pun kita bicarakan secara umum dalam ayat dari surah Ali Imran. Kita baca dulu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, malah Allah menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, dia Maha Pengampun. Maka dalam lafaz ini ayat yang ke-10, Nabi Allah Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi hamba yang melakukan kesalahan, Allahumma salli ala Muhammad, segera memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia pasti akan ada melakukan kesalahan dan kesilapan. Karena disebutkan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan setiap orang yang melakukan kesalahan maka dia bersegera memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini sebagai jalan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai jalan untuk mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dan mengelakkan daripada bala atau kemurkaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat yang ke-10, ayat dalam surah Nuh ini, Allah sebut selepas dari ayat yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat. Maka didahului dengan disuruh untuk memohon keampunan Allah. Maka dengan memohon keampunan Allah, kemudian akan mendatangkan rahmah daripada Allah, dan akan menghapuskan atau menghilangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yang lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Hujan yang lebat. Kemudian datang pula ayat yang ke-12, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia berikan harta dan anak yang banyak, anak-anak yang banyak. Dan diadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Baik. Maka seterusnya datang ayat yang ke-12 juga, nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya, kepada umat manusia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitu la yudidukum bi amwal. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, wa banin, dan anak pinak, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah menjadikan bagi mereka jannat, iaitu kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air sungai. Jadi ayat ini menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yang datang seruan untuk memohon istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam situasi wabak hari ini, perbanyakkanlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka
wa ana ala ahdika wa'dika mastata' a'udzu bikalimatillah min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan lain-lain lafaz istighfar yang selayaknya kita perbanyakkan sebagai memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmah Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan daripada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sekira mana kita diuji dengan kemarau atau hujan lama tidak turun, maka kita disuruh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita disuruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mengadakan solat sunat istisqa. Kerana lama hujan tidak turun, kemarau yang lama, maka kita disuruh untuk solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Dan dalam khutbah, khatib berkhutbah agar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaum muslimin muslimat memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan Allah. Boleh jadi kemarau yang panjang, hujan lama tidak turun adalah datang daripada kemurkaan Allah, bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam situasi wabak hari ini yang kita diarahkan untuk berada di rumah atau perintah kawalan pergerakan PKP sehingga 14 hari bulan, maka kita wajib kepada kita untuk akur akan arahan tersebut. Kerana sadu zara'i, menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan kepada umat manusia. Kerana wabak ini menular dengan begitu mudah dan begitu pantas sekali.